Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji-pujian buat Allah, selawat dan salam buat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita nak sambung kembali pembacaan hadis daripada kitab Jami' Tirmizi ataupun Sunan Tirmizi, bacaan hadis yang mana pada kali ini menceritakan perkara-perkara yang berkenaan tentang solat jenazah. Dan kita telah tiba pada muka surat yang ke-520 pada bab yang ke-40, di mana pada bab yang ke-40 Imam Tirmizi rahimahullah berkata, babu majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan fi karahiyatis salah, makruh untuk menunaikan salat alal janazati, ke atas jenazah, inda tulu'i syamsi, sewaktu matahari terbit, wa inda ghurubiha, dan sewaktu matahari terbenam. Maka sebenarnya dalam perbahasan ini Imam Tirmizi nak membawakan hadis, adakah boleh ataupun tidak solat jenazah pada waktu-waktu yang makruh ataupun bagaimana. Maka kita lihat kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kepada perkataan Sahara, kepada perkataan Sahara, baris yang baris yang keempat. Waqtalafu fi salatil janazah, jumpa tak? Gariskan, waqtalafu, dan telah bercanggah pendapat para ulama berkenaan tentang solat jenazah pada waktu-waktu yang makruh ini. Pada waktu-waktu yang makruh, ketika matahari sedang terbit, ketika matahari sedang terbenam, ketika matahari tegak di atas kepala, setelah selesai solat fardu subuh hingga matahari terbit, setelah selesai solat fardu asar hingga matahari terbenam. Maka adakah pada 5 waktu ini boleh untuk solat jenazah ataupun tidak? Maka fa'ajazahu Syafi'i, Imam Syafi'i kata boleh. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada baris yang sama, li'anna dafna ghairu makruh, adapun mengkebumikan jenazah pada waktu itu memang tak ada masalah, hanya perbincangan berkenaan tentang solat. Maka Imam Syafi'i kata boleh. Wa dhahabal aktsarun ila karahati salatil janazah fi hadhihi sa'ah, dan kebanyakan termasuklah Imam Abu Hanifah kata pada waktu itu adalah makruh untuk solat pada waktu-waktu seperti ini. Namun kalaulah jenazah tu dah memang ada, maka tak makruh. Tapi kalaulah jenazah pada waktu itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalaulah pada waktu itu jenazah tersebut daripada waktu sebelumnya telah datang, maka pada waktu itu sebaik-baiknya tunggu dulu. Ini pandangan Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Jom kita lihat apakah hadis yang Imam Tirmizi bawa. Riwayat 1014. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Waqi' an Musa bin Ulay ibn Rabah an abihi an Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu qala, kata Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, 3 sa'at, ada 3 waktu adalah Nabi SAW yanhana, melarang kami, an nusalliya fihinna, untuk kami salat padanya, au nakbura fihinna, ataupun mengkuburkan padanya jenazah kami. Tapi sebenarnya kubur tak ada masalah, mengkebumikan tak ada masalah. Sebab itu yang kita baca tadi pada baris yang ketiga daripada bawah Sahara, qala Ibnul Malik, jumpa tak? Maka maksud daripada au nakbura fihi mautana, kata para ulama, al muradu minhu salatul janazah lianna dafna ghairu makruh. Maksud daripada kata Uqbah bin Amir al-Juhani, Nabi larang kami untuk mengkebumikan jenazah, maksudnya adalah untuk solat jenazah. Kerana mengkebumikan jenazah tak ada siapa kata makruh dan tak boleh pada waktu-waktu seperti ini. Lalu apakah waktu-waktu yang pada waktu itu Nabi kata jangan solatkan jenazah?
hina tatlu'u syams, ketika mana matahari sedang terbit. Bazighatan ay tali'atan, ketika mana matahari sedang terbit ataupun sedang muncul. Hatta sehinggalah tartafi'a, matahari meninggi. Sampailah waktu matahari meninggi, maka pada waktu itu baru boleh. Wahina, dan ketika mana yaqumu qa'imuz zahirah, pada waktu itu matahari betul-betul tegak di atas kepala. Sebab itu gariskan bawahnya, kinayatun an waqtil istiwa. Istiwa betul-betul tegak di atas kepala, maka Nabi larang untuk solat. Hatta tamila, sehinggalah matahari mula condong, lalu masuknya waktu zuhur. Wahina, dan ketika tadayyafu, ketika mana matahari mula condong, lil ghurubi, untuk terbenam, sehinggalah matahari benar-benar terbenam. Maka inilah waktu yang mana pada waktu itu tidak digalakkan untuk solat. Namun Imam Syafi'i kata boleh. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih, dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan selain mereka. Yakrahun, mereka mengatakan makruh untuk solat ke atas jenazah pada waktu-waktu ini. Berkata Abdullah bin Mubarak, maksud daripada hadis ini, aw an nakbura fihinna, Nabi larang kami untuk mengkuburkan padanya pada waktu ini jenazah kami. Yakni yang dimaksudkan dengan itu adalah as-salah, menunaikan solat ke atas jenazah, kerana mengkebumikan tidak makruh. Wa karihas salah, dan makruh solat ke atas jenazah ketika mana matahari sedang terbit, ketika mana matahari sedang terbenam. Wa idzan tasafan nahar, dan ketika mana pada pertengahan siang ataupun ketika mana matahari tegak di atas kepala. Hatta tazula syamsu, sehinggalah matahari mula condong, dan mula condong sedikit. Dan inilah pandangan Ahmad dan Ishaq. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, la ba'sa, tidak mengapa, an yusalliya, untuk mensolatkan, alal janazati, ke atas jenazah pada waktu-waktu ini yang disebut sebagai waktu yang yukrahu, dimakruhkan padanya untuk menunaikan solat. Maka Imam Syafi'i kata tak ada masalah, boleh solat pada waktu-waktu makruh ini, solat jenazah. Bab yang ke-41, bab pada hadis berkenaan as-salati 'alal atfal, menunaikan solat jenazah ke atas bayi. Bayi mana yang pada waktu itu lahir ada solat jenazah, dan bayi yang mana kalaulah ketika mana dia lahir, maka pada waktu itu tidak ada solat jenazah ketika mana bayi tersebut meninggal dunia. Bab yang baris yang pertama, Arafah. Berkata Imam Abu Hanifah dan termasuklah Imam Syafi'i rahimahullah, in ulima, jika diketahui, alamatu hayatil walad, bahawa bayi ini hidup, maka ketika mana lahir, maka bayi tersebut akan dimandi, dikafan dan disolatkan. Wa illam yu'lam, dan kalaulah tidak diketahui bahawa bayi ini ketika mana lahir adalah hidup, maka pada waktu itu dikira sebagai keguguran. Maka apa yang dibuat dengan bayi yang gugur, fayursal, maka pada waktu itu dimandikan dan dikebumikan bila solat, tanpa solat. Sebab pada waktu itu dia lahir dalam keadaan tidak bernyawa, maka pada waktu itu bayi tersebut tidak disolatkan. Apakah dalilnya? Riwayat 1015. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Bishr bin Adam bin binti Azhar as-Samman qala hadatsana Ismail bin Sa'id bin Ubaidillah qala hadatsana Abi an Ziyad bin Jubair bin Hayyah an abihi an al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rakib, orang yang menunggang, khalfal janazah, di belakang jenazah. Maksudnya orang yang menunggang ketika mana nak hantar jenazah, maka hendaklah dia berjalan di belakang. Wal mashi, dan orang yang berjalan menghantar jenazah, haitsu syaa minha, maka dia boleh berjalan di mana yang dia kehendaki. Namun pada sahara, pada baris yang pertama gariskan, maka kalaulah pada waktu itu mengikut pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i serta Imam Ahmad, al-mashyu amamaha, jalan di hadapan jenazah. Dan ikut pandangan Imam Abu Hanifah, al-mashyu khalfaha, jalan selepas jenazah adalah lebih afdal. Maka pada waktu itu kita boleh ambil salah satu yang afdal. Kemudian sabda Nabi, watiflu, dan bayi ataupun anak kecil, yusalla
akan disolatkan ke atasnya. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Warawa Ishaq wa Israel, dan Israel dan lebih daripada seorang telah meriwayatkan daripada Sa'id bin Ubaidillah, dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu dan daripada kalangan sahabat Nabi dan selain mereka berkata, yusalla ala tifli, akan disolatkan ke atas jenazah bayi, wa illam yastahil walaupun tidak menangis, ba'da, setelah, an yu'lama, diketahui, annahu khuliqa, bahawa ianya telah sempurna ciptaannya. Maka ada mengatakan walaupun lahir pada waktu itu tak menangis, tak ada tanda-tanda di hidup, maka tetap solatkan. Dan ini adalah pandangan Imam Ahmad dan Ishaq rahimahullahu ta'ala. Bab yang ke-42, bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang berkenaan fi tarkis salah, tidak disolatkan ala tifli, ke atas bayi yang lahir meninggal dunia, hatta yastahilla, sehinggalah pada waktu itu dia menangis. Kalaulah dia menangis ataupun sebarang tanda yang lain yang menunjukkan ketika mana dia lahir, pada waktu itu dia lahir dalam keadaan hidup, maka ada solat. Kalaulah tidak, maka tidak disolatkan. Riwayat 1016. Wa bi ilahi qala hadatsana Abu Ammar al-Husain bin Hurayth qala hadatsana Muhammad bin Yazid an Ismail bin Muslim an Abi Zubair an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Jabir radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, at-tiflu, bayi yang meninggal dunia, la yusalla alaihi, tidak disolatkan ke atasnya, wala yurathu, dan tidak menerima sebarang warisan, hatta yastahilla, sehinggalah pada waktu itu dia menangis terlebih dahulu. Maka pada waktu itu dia menangis terlebih dahulu, maka pada waktu itu barulah akan disolatkan jenazahnya. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang qad taraba, adanya ittirab, adanya percanggahan oleh perawi padanya. Farawahu, maka sebahagian daripada perawi telah meriwayatkan daripada Abu Zubair, daripada Jabir, daripada Nabi SAW secara marfu'. Sementara itu perawi yang bernama Ash'as bin Sawar dan lebih daripada seorang telah meriwayatkan daripada Abu Zubair, daripada Jabir bin Abdullah, namun secara mauquf. Maka ada yang kata marfu', ada yang kata mauquf. Marfu' maksudnya hadis tersebut sampai kepada Nabi. Adapun mauquf adalah hadis tersebut berhenti sekadar pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ka'anna hadza, maka kata Imam Tirmizi, mana satu lebih sahih, maka seolah-olah yang ini, iaitu yang mana menunjukkan riwayat secara mauquf sampai kepada sahabat Nabi sahaja, itu adalah lebih sahih daripada sanad yang menunjukkan ianya adalah riwayat yang marfu'. Waqad dhahaba, dan telah pergi sebahagian daripada ahli ilmu kepada hadis ini, dan mereka berkata, la yusalla ala tifli, tidak disolatkan ke atas jenazah kanak-kanak ataupun bayi sehinggalah ia menangis terlebih dahulu. Dan inilah pandangan Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Bab yang ke-43, bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang fi salati 'alal mayyit, berkenaan tentang menyolatkan jenazah di dalam masjid. Kebiasaan Nabi SAW, Nabi solat jenazah dekat luar masjid. Dekat luar masjid, Nabi solat jenazah dekat luar masjid. Kalaulah kita pergi Masjid Nabawi, maka ketika mana kita keluar daripada pintu Baqi', pintu yang mana bila kita selesai bagi salam pada Nabi, kita keluar daripada pintu tersebut, maka dekat sebelah kiri kita akan ada binaan yang pada waktu itu tertutup. Itulah sebenarnya tempat solat jenazah pada zaman Nabi SAW. Maka adakah pada waktu itu boleh untuk solat jenazah dalam masjid? Kata Imam Syafi'i, boleh. Walaupun afdalnya pada waktu itu adalah luar daripada masjid jika ada tempat yang khusus. Sementara itu Imam Abu Hanifah menyebut pada waktu itu solat tidak sah kalau dibuat solat jenazah di dalam masjid. Maka lihat kepada Arafah pada baris yang ketiga daripada bawah. Tukrahu salatu 'alal janazati fil masjid indana. Imam Abu Hanifah kata pada waktu itu makruh. Wa in kana al-mayyit, walaupun jenazah diletakkan di luar masjid dan makmum serta imam dalam masjid, maka pada waktu itu disebutkan sebagai makruh. Sementara baris bawah dia,
wal afdal indal hijaziyin, dan di sisi Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang dipanggil sebagai hijaziyin, mereka juga mengatakan afdal adalah solat luar daripada masjid. Namun mereka mengatakan boleh untuk solat jenazah di dalam masjid bila karahah tanpa ada sebarang makruh. Bab yang ke-43, riwayat 1017, wabi ilaihi qala sana Ali bin Hujr qala hadatsana Abdul Aziz bin Muhammad an Abdul Wahid bin Hamzah an Abbad bin Abdullah bin Zubair an Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyolatkan ke atas jenazah Suhail bin Bayda, Suhail bin Bayda radhiyallahu anhu fil masjid, di dalam masjid. Maka daripada sini menjadi dalil bahawa boleh solat jenazah di dalam masjid. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu. Berkata Imam Syafi'i, berkata Malik, la yusalla, tidak disolatkan ke atas jenazah fil masjid. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata yusalla, boleh untuk disolatkan di dalam masjid. Wahtaja, dan Imam Syafi'i telah menjadikan dalil hadis yang kita baca tadi. Bab yang ke-44, bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang, aina yaqumul imam, imam nak berdiri dekat mana ketika mana jenazah lelaki dan perempuan. Maka bila jenazah lelaki dan perempuan, imam nak berdiri di bahagian mana? Yang afdal dan sunnahnya, nak berdiri mana-mana pun boleh, tapi afdal yang sunnahnya mana? Bab yang ke-44. Sebelum itu lihat dulu Arafah pada baris yang ketiga daripada bawah. Al-masyhur, di sisi Imam Abu Hanifah, yang masyhur adalah berdiri di bahagian dada untuk jenazah lelaki dan perempuan, hidha as-sadar. Imam Abu Hanifah kata lelaki ke perempuan diri pada bahagian dada. Sementara itu Imam Syafi'i berkata berdasarkan hadis ini, yakumu hidha ar-ra'sih, maka berdiri pada bahagian kepala ketika mana itu adalah jenazah lelaki. Wa hidha ajizataha, dan berdiri pada bahagian pinggang kalau itu adalah jenazah perempuan. Maka ini Imam Syafi'i rahimahullah punya pandangan. Riwayat 1018, wabi ilahi qala sana Abdullah bin Munir an Sa'id bin Amir an Hammam an Abi Ghalib qala, tolong caskan power bank, caskan power bank. Maka daripada Abu Ghalib, beliau berkata, aku telah solat bersama dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu ala jenazah, ke atas jenazah seorang lelaki. Faqama, maka Anas bin Malik telah berdiri hiyala, sejajar ataupun sebaris, ra'sih, dengan kepala jenazah lelaki tersebut. Thumma ja'u bi janazati imra'ah, kemudian jemaah membawa jenazah wanita pula daripada Quraisy. Faqalu, maka mereka berkata, ya Aba Hamzah, wahai Anas bin Malik, salli alaiha, salatlah ke atas jenazah ini. Faqama, maka Anas bin Malik telah berdiri hiyala wasatis sarir, pada pertengahan katil, maksudnya pertengahan keranda jenazah tersebut, iaitu pada bahagian pinggang dia. Maka berkata kepadanya Ala bin Ziyad, adakah ini seperti ini engkau telah melihat Nabi SAW menyolatkan ke atas jenazah seperti mana berdirinya kamu daripada lelaki? Maka pada waktu itu seperti mana kamu berdiri padanya, dan untuk perempuan seperti mana kamu berdiri padanya. Maka berkata Anas bin Malik, na'am, ya. Falamma faragha, apabila telah selesai, qala, maka berkatalah Anas, ihfazu, ingatlah bagaimana cara aku menunaikan solat jenazah. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Samurah radhiyallahu anhu. Berkata Imam Tirmizi, hadis Anas adalah hadis yang hasan, dan sungguh telah meriwayatkan lebih daripada seorang daripada Hammam riwayat yang seperti ini, dan telah meriwayatkan Waqi' hadis ini daripada Hammam. Fawahima, maka beliau telah melakukan kesilapan padanya, lalu berkata daripada Ghalib, daripada Anas. Was-sahih, yang sahihnya adalah daripada Abu Ghalib, ada perkataan Abu. Wa qad rawa, dan telah meriwayatkan hadis ini Abdul Waris bin Sa'id, dan lebih daripada seorang daripada Abu Ghalib seperti periwayatan Hammam. Wa ikhtalafu, dan telah bercanggah pendapat berkenaan tentang nama Abu Ghalib ini. Sebahagian mengatakan Abu Ghalib namanya adalah Nafi', sebahagian mengatakan Rafi'. Wa qad dhahaba, dan telah pergi sebahagian daripada ahli ilmu kepada ini, dan inilah pandangan Ahmad dan juga Ishaq bin Rahwayh rahimahullahu ta'ala.
Riwayat 1019. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Ibnu al-Mubarak wal Fadl bin Musa an al-Husain bin al-Muallim an Abdullah bin Buraidah an Samurah bin Jundub, daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyolatkan ke atas jenazah perempuan, faqama, maka baginda telah berdiri, wasataha, pada bahagian pinggang dia, tengah badan dia. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih dan sungguh telah meriwayatkan Syu'bah daripada Husain al-Muallim rahimahumullahu taala. Bab yang ke-45, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tarkis salah, meninggalkan solat jenazah ala syahid, ke atas orang yang mati syahid. Dan sebenarnya kita dah baca dah, orang yang mati syahid maka dalam mazhab Syafi'i tidak dimandikan dan tidak disolatkan jenazah. Terus pada waktu itu dikafankan dan terus dikebumikan. Allahumma salli ala habibina Muhammad. Lihat kepada Sahara pada baris yang keempat. Zahaba Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq fi riwayah ila anna syahida la yusalla fi, bahawa jenazah syahid tidak akan disolatkan. Berbeza dengan Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, yang mana pada waktu itu mereka kata perlu untuk disolatkan ke atas jenazah yang mati syahid. Riwayat 1020. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Laits an ibn Syihab an Abdul Rahman bin Ka'b bin Malik anna Jabir bin Abdullah, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau telah memberitahunya bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu menggabungkan di antara dua orang min qatla Uhud, daripada mereka yang syahid dalam peperangan Uhud, fi thawbil wahid, pada hanya satu pakaian. Maksud daripada satu pakaian ini bukanlah pada waktu itu diikat dua orang sekali, tetapi pakaian tersebut dibahagi dua, seperti mana yang kita telah baca sebelum ini. Kemudian baginda bersabda, ayyuhuma aktsaru hifdha, daripada dua ini siapakah yang paling banyak hafalan? Maka pada waktu itu apabila ditunjukkan kepada salah satu daripadanya qadamahu, maka baginda akan mendahulukan orang tersebut fil lahad, ketika mana nak memasuki lahad. Waqal, dan Nabi SAW bersabda, ana syahidun, aku menjadi saksi ke atas semua orang ini pada hari kiamat. Wa amara bidafnihim, dan Nabi SAW memerintahkan untuk mereka ini wa amara, untuk mereka ini dikebumikan. Maka mereka dikebumikan. Pada waktu itu siapa yang hafal Quran lebih dimasukkan terlebih dahulu ke dalam lahad. Okey. Maka Nabi SAW bersabda, aku akan menjadi saksi ke atas mereka ini pada hari kiamat, di atas pengorbanan mereka, di atas perjuangan mereka. Dan Nabi memerintahkan mereka ini untuk dikebumikan fi dima'ihim, bersama dengan darah-darah mereka, tak dimandikan. Maksud daripada ini, la yughsal, mereka ini tak dimandikan. Walam yusalla alaihim, dan tidak disolatkan ke atas mereka jenazah mereka. Walam yughassalu, dan tidak dimandikan. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berkata Imam Tirmizi, hadis Jabir adalah hadis hasan sahih, dan sungguh telah diriwayatkan hadis ini daripada Zuhri, daripada Anas, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan daripada Zuhri daripada Abdullah bin Tha'labah bin Abi Sughair radhiyallahu Su'air, mentawah dengan ain, daripada Nabi SAW, dan ada di antara mereka yang meriwayatkannya daripada Jabir. Apakah hukum tentang hadis ini? Dan telah berbeza pendapat ahli ilmu berkenaan tentang solat ke atas orang yang syahid meninggal dunia. Maka berkata sebahagian mereka, la yusalla, tidak disolatkan ke atas syahid. Dan inilah pandangan yang penduduk para ulama Madinah, dan pandangan inilah juga pandangan Imam Syafi'i dan Ahmad. Wa qala ba'du, sebahagian daripada mereka berkata yusalla, disolatkan ke atas jenazah yang syahid. Dan mereka mengambil dalil dengan hadis Nabi SAW bahawa baginda pernah solat ke atas Hamzah, dan itu adalah pandangan Thawri dan juga para ulama Kufah, dan inilah pandangan Imam Ishaq rahimahumullahu ta'ala. Bab yang ke-46, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan solat di atas kubur. Adakah boleh solat di atas kubur? Maka lihat kepada Arafah pada baris yang pertama, qala Malik wa Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berkata, la yusalla 'alal qabri, tidak boleh solat di atas kubur. Tidak boleh solat di atas kubur. In salla alaih, jika jenazah itu telah insulli alaih, jika jenazah itu telah disolatkan. Okey, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah kata tak boleh solat di atas kubur bila dah dikebumikan, apabila solat itu pernah disolatkan.
wa in dufina bila salah, tapi kalaulah jenazah itu dah dikebumikan tanpa solat, maka boleh solat ke atasnya. Maka ini adalah pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Berkata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, yajuzus solah, boleh untuk solat di atas kubur untuk orang yang ingin untuk menunaikan solat ke atasnya. Walaupun jenazah ini pernah disolatkan, maka boleh untuk solat di atas kubur. Sebab itu ketika mana ayah mertua saya meninggal pun, ada banyak orang pada waktu itu tak sempat join solat jenazah. Tak sempat join solat jenazah kerana keluarga nakkan segera meninggal dunia, selesai segala urusan terus kebumikan. Pada waktu itu pun waktu yang masih lagi COVID teruk dan sebagainya. Maka ada jemaah yang ada ustaz-ustaz, sahabat-sahabat yang pada waktu itu datang kemudian, maka mereka solat dekat kubur. So dalam mazhab Syafi'i boleh. Imam Abu Hanifah kata tidak boleh. Allahumma salli ala sayyidina. Riwayat 1021. Wa bi ilai qala sana Ahmad bin Mani'in qala hadatsana Hushaimun qala akhbarana Syaibani qala hadatsana Sya'bi qala akhbarani man ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah meriwayatkan kepadaku, kata Sya'bi, orang yang pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ra'a, dan beliau telah melihat qabra, kubur, muntabadha, pada waktu itu muntabadha, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ai ba'ida, satu kubur yang jauh daripada kubur-kubur yang lain. Maka Nabi SAW telah membariskan para sahabat. Maka Nabi telah menyolatkan ke atas jenazah tersebut. Faqilalah, maka dikata kepadanya, man akhbaraka, siapakah sebenarnya orang yang meriwayatkan hadis ini kepada kamu? Maka barulah dia menjawab, orang tersebut adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Anas, Buraidah, Yazid bin Thabit, Abu Hurairah, Amir bin Rabi'ah, Abu Qatadah, Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Abbas adalah hadis hasan sahih, dan beramal pada hadis ini di sisi kebanyakan ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain mereka. Dan inilah pandangan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq rahimahumullahu taala. Telah berkata sebahagian ahli ilmu, la yusalla, tidak disolatkan ke atas jenazah di atas kubur. Dan inilah pandangan Imam Malik bin Anas. Telah berkata Abdullah bin Mubarak, idza dufinal mayyitu, apabila jenazah telah dikebumikan, walam yusalla, dan jenazah tersebut belum lagi disolatkan, maka hendaklah disolatkan di atas kubur. Wara'a, dan Abdullah bin Mubarak berpandangan as-salat 'ala al-qabri, solat di atas kubur adalah boleh. Berkata Imam Ahmad, Ishaq, solat 'ala al-qabri, boleh solat di atas kubur untuk jenazah sehingga untuk tempoh 1 bulan. Waqala, sementara Imam Syafi'i dan juga Imam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sementara itu berkata Imam Syafi'i dan Ishaq, pada waktu itu aktsaru ma sami'na, paling banyak yang kami dengar daripada Sa'id bin Musayyib, bahawa sesungguhnya Nabi SAW telah solat ke atas kubur Ummu Sa'ad bin Ubadah, ibu kepada Sa'ad bin Ubadah, walaupun setelah sebulan. Maka kata Imam Syafi'i, boleh nak solat di atas jenazah walaupun jenazah tu dah lama. Riwayat yang ke-1022. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Yahya bin Sa'id an Sa'id bin Abi Arubah an Qatadah an Sa'id bin al-Musayyab anna Sa'ad, bahawa sesungguhnya ibu kepada Sa'ad bin Ubadah telah meninggal dunia, wan Nabi ghaib, pada waktu itu Nabi tidak ada di Madinah. Falamma qadima, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang, salla 'alaiha, Nabi telah menyolatkan jenazahnya, walaupun pada waktu itu telah lebih sebulan. Wa qad madha li dzalika syahrun, dan telah berlalu untuk peristiwa tersebut daripada saat kematiannya lebih daripada sebulan. Babu ma jaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang solat Nabi SAW ke atas Raja Najasyi. Riwayat 1023. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Salamah Yahya bin Khalaf wa Humaid bin Mas'adah qala hadatsana Bishr bin al-Mufaddal qala hadatsana Yunus bin Ubaid an Muhammad bin Sirin an Abil Muhallab an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala, kata Imran bin Husain, Nabi SAW telah bersabda kepada kami, inna akhakum, sesungguhnya saudara kamu Raja Najasyi telah meninggal dunia, maka berdirilah kamu dan solatlah ke atasnya. Qala, maka berkata Imran bin Husain, fakumna, maka kami telah berdiri dan telah membuat saf di belakang Nabi seperti mana dibuat saf untuk solat jenazah. Wa sallaina, dan kami telah solat ke atasnya seperti mana disolatkan seperti biasa di atas jenazah.
Lalu ini adalah dalil untuk solat jenazah secara ghaib. Pada waktu itu untuk solat jenazah secara ghaib. Maka lihat kepada syaikha pada baris yang paling bawah sekali. Maka fariqun yujawizu solata 'alal janazah al-ghaibah. Satu kelompok mengatakan boleh solat jenazah ke atas jenazah yang ghaib, jenazah yang tak ada. Dan inilah pandangan Imam Syafi'i dan orang-orang yang mengikuti pandangan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Wa fariqun lam yujawizuh, dan ada kumpulan muka surat sebelah syaikha dan ada yang mengatakan tidak boleh. Mereka berkata untuk solat jenazah tersebut perlu hadir. Dan inilah pandangan Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id, Hudzaifah ibn Usaid, Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih gharib daripada sanad ini, dan sungguh telah wa qad rawahu, dan sungguh telah meriwayatkan hadis ini Abu Kilabah daripada pakciknya Abu Muhallab daripada Imran bin Husain, dan Abu Muhallab namanya adalah Abdul Rahman bin Amr, dan dikatakan namanya adalah Muawiyah bin Amr. Bab yang ke-18 berkenaan tentang kelebihan solat ke atas jenazah. Riwayat yang ke-1024. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Abu Quraib bin qala hadatsana Abdah bin Sulaiman an Muhammad bin Amr qala hadatsana Abu Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla, barang siapa yang menyolatkan ala janazah, ke atas jenazah, falahu qirat, maka pada waktu itu dia akan mendapat pahala 1 qirat. Maka apakah itu 1 qirat? Maka lihat kepada Sahara, ada yang mengatakan ianya adalah setengah danak dan setengah danik. Ada yang mengatakan 1/6 danik. Dan sebenarnya ianya adalah satu ibadah yang pahalanya hanya Allah yang tahu. Maka ada yang mengatakan pada waktu itu ianya adalah kadar qirat. Tapi sebenarnya bukan qirat duit itu yang dimaksudkan. Sebenarnya pahalanya adalah seperti bukit Uhud. Wa man tabi'ah, dan barang siapa yang menghantar jenazah hatta yuqda, sehingga selesai dafnuha, pengkebumiannya, maka dia akan mendapat 2 qirat. Ahaduhuma, apakah itu qirat? Maka Nabi terangkan dalam konteks hadis ini. Maka sabda Nabi, ahaduhuma, salah satu daripada 2 qirat ini, ataupun yang paling rendah nilai daripada 2 qirat ini adalah pahala sebesar bukit Uhud. Pada waktu itu pahala yang besar. Maka kata Imam Tirmizi, aku telah fadzakartu zalika li ibn Umar. Maka kata Abu Salamah, aku telah menanyakan hadis ini kepada sahabat yang lain, Abdullah bin Umar. Fa arsala ila Aisyah, maka Abdullah bin Umar telah menghantar utusan berjumpa dengan Aisyah, bertanya kepada Aisyah tentang hadis ini. Faqalat, maka menjawab Aisyah, sadaqah, telah berkata benar Abu Hurairah. Faqala bin Umar, maka berkatalah Abdullah bin Umar, laqad farratna, sungguh telah meninggalkan kami jauh, fi qararita kathirah, pada kirat-kirat yang banyak. Maksudnya Abu Hurairah ni pada waktu itu dia mendapat pahala yang banyak kerana pada waktu itu dia menghafal banyak hadis Nabi dan banyak mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Bara, Abdullah bin Mughaffal, Abdullah bin Mas'ud, Abu Sa'id, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Umar dan Thawban radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Hurairah adalah hadis hasan sahih dan sungguh telah diriwayatkan daripadanya min ghairi wajhin, daripada sanad yang berbeza. Bab yang ke-1025, riwayat yang ke-1025. Wa bi ilai qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Ruhum bin Ubadah qala hadatsana Abbad bin Mansur qala sami'tu Abul Abul Muhazzim yaqul, sahib tu, kata Abu Muhazzim, aku telah bersahabat, telah tinggal bersama Abu Hurairah selama 10 tahun. Maka aku telah mendengar Abu Hurairah pada waktu itu berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tabi'a janazah, barang siapa yang ikut menghantar jenazah ke tanah perkuburan, wa hamalaha, dan pada waktu itu memikul jenazah, Nabi ulang sebanyak 3 kali, faqad qada ma alaihi min haqqiha, maka dia telah menunaikan hak-hak yang dia ada ke atas jenazah tersebut, dia telah tunaikan. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis gharib. Warawahu, dan sebahagian daripada mereka telah meriwayatkan dengan sanad ini, namun pada waktu itu tidak menyebutkan ianya secara marfu'. Dan Abul Muhazzim namanya adalah Yazid bin Sufyan, dan Syu'bah mendhaifkan beliau. Bab yang ke-50 berkenaan tentang berdiri untuk jenazah. Apakah maksud berdiri untuk jenazah? Kita akan sambung nanti insya-Allah. Cumanya untuk hari ini kita akan sambung pada jam 3 petang insya-Allah.
mengikut jadual kita akan sambung pada jam 3 petang. Minta maaf pagi tadi tak sempat buat dan tak larat nak buat, letih sangat-sangat. Mudah-mudahan adanya manfaat insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.